Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum semua. Maaf ada masalah teknikal sebentar tadi. Program kita buat sikit. Walaupun Alhamdulillah kita dapat kita semula di sesi latihan kompetensi anjuran pusat bangunan Hepa Malaysia. Bersama kita pagi ini pengacara iaitu Cik Muhammad Abdullah daripada bahagian Al-Hepa Plaza University Science Malaysia. Nama tak asing lagi. Ramai yang kenal Cik Muhammad. Okey, untuk tajuk kita pada pagi ini adalah pengurusan majlis tajuk hari ini kita pengurusan majlis protokol dan etiket. Okey. Siri 2. Ini adalah merupakan kesinambungan sesi latihan yang pada Julai. Tapi saya percaya hari ini ramai pelajar, saya tengok senarai daripada pelajar-pelajar tahun 1 yang mungkin belum mendengar lagi sesi pada hari pertama. So saya mungkin sebenarnya cepat mulakan sebelum apa yang kandungan yang sesi 1 pun tak ada masalah. Okey. Terima kasih Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya agak excited, mungkin dah lama tak bercakap in public. Dan saya minta maaf sebab tadi ada bukan kesilapan kot, benda nak berlaku kan. Silap saya juga sebahagiannya sebab saya keluar live tadi sebab saya punya PowerPoint ada problem. Itu pun saya akan switch antara video dengan PowerPoint sekejap lagi. Kalau saya harap video ni jalan, lepas tu saya akan ambil masa sikit untuk masukkan balik saya punya PowerPoint. Terima kasih kerana memberi peluang SDC. Terima kasih banyak pengarah SDC pada semua yang ini kan memberi peluang untuk saya bercakap. Dan sebenarnya niat saya adalah untuk berkongsi pengalaman saya dalam menguruskan acara protokol dan juga social etiket. Bagaimana protokol dan social etiket ini sangat penting pada kita yang akan berupaya membentuk diri kita untuk mencapai kejayaan. Ya. Ada banyak benda yang kita belajar daripada protokol dan social etiket ni. Satu ialah saudari akan belajar berkomunikasi yang berkesan. Itu kompetensi yang paling utama. Apabila kita melakukan menjadi seorang pegawai protokol dan juga melakukan terlibat dalam etiket sosial, mana kita berkomunikasi dengan orang. Yang pertama. Yang kedua ialah kita melatih leadership kompetensi kita. Bakat kepimpinan kita dalam mengawal selia, dalam memimpin, dalam mendorong rakan-rakan kita bekerja bersama dalam satu pasukan. Yang ketiga ialah pentingnya protokol dan social etiket ini ialah bagaimana kita memahami antara budaya yang hanya melalui kita lakukannya saja, kita akan lebih faham apa yang saya maksudkan dengan antara budaya. Hari ini, kebanyakan kita hidup dalam kalangan kita saja. Apabila kita lakukan satu projek, satu event, sebenarnya kita melangkah keluar daripada pikiran kita. Dan lebih utama lagi sebenarnya ialah
dalam dunia hari ini yang begitu mencabar dengan wabak COVID-19 ini, kita dapat melihat kita melangkah jauh daripada jangkaan kita asal. Dan kalau kita kata dulu dunia maya ni hanyalah gambaran masa depan, sebenarnya gambaran masa depan tu ialah now, sekarang. Kalau kita lihat sekarang pengendalian majlis-majlis rasmi, event management now, rasmi atau tak rasmi, dah menjadi juga terikut dengan maya, kaedah virtual, kaedah online dalam talian. Lihat saja program TV hari ini. Sebab minggu lepas berlangsung pertandingan akhir Mas Singa yang pakai topeng itu. Saya pun terperanjat cara pengendalian program itu di kaca TV seolah-olah dihadiri oleh beribu orang. Dan kemeriahannya tetap sama dengan kalau kita buat dekat stadium dan dihadiri oleh ramai orang. Dan kita sebagai penonton di rumah, kita dapat merasakan benda tu begitu signifikan dan begitu hebat. Siapa boleh fikir benda tu sebelum ini? Semua ini sebenarnya mendorong manusia untuk berfikir jauh, bermain dengan kreativiti dan berusaha untuk menyelesaikan masalah. Okey, apa relevannya protokol etiket sosial dalam keadaan sekarang? Relevannya ialah kita perlu berhubung dengan orang. Cabarannya ialah bagaimana kita nak berhubung dengan orang, bagaimana kita nak memujuk orang untuk bersetuju dengan kita, bagaimana untuk kita menjual produk kita, bagaimana untuk kita semalam saya ambil contoh seorang pelajar datang jumpa saya, beritahu saya tanya dia, apa sebenarnya yang you inginkan dalam hidup you? Apa sebenarnya yang ada pada diri you yang sebenarnya tidak ada pada orang lain? Kita ni sebenarnya boleh bercerita 1000 kelemahan kita. Ceritalah, saya tak pandai itu, saya tak boleh ini, saya tak pandai masak, saya tak pandai bercakap. Tapi untuk kita cerita satu kekuatan diri kita pun, kita jenuh fikir panjang. Kadang-kadang kita malu untuk kita tonjolkan bahawa kita berupaya. Sebenarnya protokol etiket sosial mengajak saudari keluar daripada menjadi orang biasa-biasa kepada orang yang mampu ke tengah dan menyumbangkan buah fikiran yang lebih luas. Lihat dulu video pendek ini, 3 minit, yang saya sebenarnya sediakan dengan harapan dapat memberikan gambaran keseluruhan apa yang saya ingin lakukan dan telah lakukan. Dan di video ini saudara akan lihat sendiri apa yang saya telah masukkan tadi.
Okey, itu gambaran saya rasa. Ada soalan tak so far? Kalau ada siapa nak tanya dulu, I don't mind untuk jawab dulu tentang apa yang saya dah cakap tadi. Kalau kita perhatikan tadi hampir semua kisah hidup kita berlegar kepada protokol dan etiket sosial. Apabila saudari pergi ke kuliah, sebenarnya saudari terikat dengan etiket sosial. Adab ketika berhubung, berkomunikasi dengan guru anda, dengan pensyarah anda. Kalau anda pergi ke kantin, ke kafe, makan. Apakah etik yang ada dekat kafe? Hormat orang lain. Tujuan protokol etiket sosial ini basically bercakap tentang adab, bercakap tentang akhlak, bercakap tentang bagaimana kita menghormati orang lain. Kita pergi ke kafe, kalau saya pergi ke kafe, apa yang perlu saudari buat? Saudari tak boleh pakai sewenang-wenang. Kalau saudari pakai sewenang-wenang, saudari sebenarnya bukan takat menyusahkan saudari, tapi juga menyusahkan orang lain. Kadang-kadang kita bercakap tentang prinsip kebebasan. Oh, itu hak saya, ini hak saya. Tapi kita lupa, orang lain juga ada prinsip kebebasan dia. Hak saya ialah untuk tidak melihat atau tidak bersetuju dengan apa yang orang lain buat. Selama ni, bila kita cakap hak, kita hanya tuding kepada kita. Sebenarnya, apabila kita tuding jari, sebenarnya, satu kepada orang lain, 4 lagi tanggungjawabnya pada kita. Kita kata, you menafikan hak saya. 4 lagi jari kita sebenarnya menunjuk ke arah kita yang mengatakan bahawa kita juga tidak hormat orang lain. Ini adab. Saya ambil contoh lain yang paling mudah. Etika sosial. Bila kita berbual atau kita dekat media sosial, kita tak boleh sewenang-wenangnya memaki hamun orang lain. Walaupun saudara-saudari tengok satu budaya hari ini, orang menggunakan media sosial dan juga apa saja media lah untuk meluah perasaan, untuk hantam orang lain, untuk maki hamun, untuk mencarut. To the extent. At all level. Bukan takat anak muda. Saya tak kata hanya anak muda. Orang politik pun buat, orang tak politik pun buat, orang agama, ustaz-ustaz pun buat. Ustaz-ustaz kadang cakap, bila dia terlepas cakap, perangai dia macam, dia sebutlah. Kita dah jadi budaya untuk bercakap yang tak sepatutnya. Kalau kita tengok kepada rukun negara kita. Yang kelima prinsipnya. Apa dia? Kesopanan dan kesusilaan. Etiket sosial itu adalah sebahagian daripada kesopanan dan kesusilaan. Apa beza? Saya tadi video tadi sebenarnya saya cuba nak beritahu you ada perbezaan yang jelas antara protokol dengan etiket sosial. Protokol ini, lain kali bila orang cakap tentang protokol,
protokol ini adalah satu benda yang asasnya sangat kuat. Misalnya, dia melibatkan adat istiadat. Ya, adat istiadat. Dalam istana, adat istiadat dalam Dewan Undangan Negeri, adat dia kena ada jaga. Adat ketika ada yang di-Pertuan Agong, dulu yang memulai yang di-Pertuan Agong. Adat. Macam itulah. Protokol menentukan bagaimana hubungan kita yang mesti dipatuhi. Dan protokol bukan hanya tentang itu. Protokol juga penting digunakan dalam penganjuran persidangan-persidangan. Misalnya, jika kita buat persidangan-persidangan bertaraf antarabangsa, cara menyusun bendera itu mestilah mengikut protokol yang ditetapkan. Saya masih ingat lagi satu ketika beberapa tahun dulu, kita USM menganugerahkan ijazah kehormat kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei. Ya. Proses yang saya perlu lalui untuk memastikan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Sultan Brunei berangkat. You tengok perkataan-perkataan yang saya gunakan. Itu protokol. Untuk raja, kita guna perkataan berangkat. Untuk raja, kita guna perkataan bertitah instead of bercakap atau berkata. Untuk raja, kita sebut mangkat. Orang biasa kita panggil, kita sebut meninggal. Orang-orang yang kadang-kadang kita sebut menggunakan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya kita tahu. Orang itu sebenarnya tak tahu protokol. Clear cut? Ya? Misalnya, kalau menghadiri majlis kemangkatan, bukan majlis, istiadat bila Sultan mangkat, kita nak menziarahi jenazah seseorang yang mangkat, Sultan atau Raja, dia ada protokolnya. Bukan kita boleh pergi macam kita pergi rumah tengok orang meninggal biasa. Pakaiannya, songkoknya mesti berlilit putih. Songkok hitam berlilit putih. Baju lelaki hitam. Kalau bukan Melayu, dia kena pakai kot. Tak payah pakai long suit. Tak payah pakai songkok. Misalnya. Tapi lebih hormat kalau dia pakai songkok. Contohnya, begitulah. Ya, tapi selalunya adalah peraturan-peraturan itu dikeluarkan setiap kali kemangkatan berlaku. Ya. Ataupun kalau kita menghadiri majlis-majlis convocation, itu adalah istiadat yang sangat protokol. Yang kena dipatuhi. Bukan sewenang-wenangnya orang boleh lari naik atas stage ataupun naik atas stage pakai topi angkat. Thank you, ma'am. No way. Ya. Dan dalam convocation, para graduan dilarang. Tapi jika saudari buat juga, itu menunjukkan bagaimana kependekan akal kita dalam menghormati budaya, dalam menghormati institusi. Protokol ditentukan oleh institusi. Ditentukan oleh negara. Macam keadaan dalam negara kita, ada protokol-protokol yang ditetapkan. Yang mengawal selianya ialah Jabatan Perdana Menteri. Dia ada bahagian istiadat dan protokol. Termasuk untuk kita adakan acara-acara antarabangsa. Balik cerita saya bawa kita Sultan Duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei berangkat itu, kita kena ada jawatankuasa khas di peringkat Wisma Putra, di peringkat Jabatan Perdana Menteri yang menjemput kita untuk memberi briefing, dan dia orang kena turun bantu. Dia kena pastikan tempat di mana seseorang raja itu bersemayam. Bersemayam. Tahu kan bersemayam? Bersemayam maknanya tinggal atau duduk situ. Ini sekarang ni orang tak pandai lagi dah bahasa-bahasa istana ni. Ini misalnya kita lihat dalam media, anak-anak muda yang membuat laporan langsung tentang sesuatu istiadat diraja, kadang-kadang sewenang-wenang je guna perkataan yang dia suka. Yang dia ingat betul. Dan kita tak berusaha betulkan pun. Sebab bagi kita, kita dah tak pandang itu. Masyarakat, kumpulan masyarakat, ataupun orang-orang yang berbudaya tinggi,
sentiasa menghormati protokol. Bukan saja protokol ni bukan saja di Malaysia tau, satu dunia pakai. Kalau you pergi US, dia ada protokol dia sendiri dalam majlis-majlis dia. You tak boleh serbu ikut suka. You pergi di mana-mana pun, Indonesia pun ada protokol dia. Dia ada sedikit kelonggaran, tetapi dari segi bertulis, protokolnya jelas. Mana-mana negara pun ada protokolnya. Malah mana-mana bangsa, mana-mana agama pun ada protokolnya. Kalau saya tengok dalam istiadat kematian kaum Cina, dia ada protokol dia. Kan? Kadang-kadang kita tengok dia bergerak sepanjang jalan, menangis-nangis, merorong. Orang yang tak tahu, gelak. Ya? Tapi orang yang menghormati budaya orang lain, dia tahu apa makna di sebalik tangisan-tangisan tu. Ya? Dan amalan protokol tu saya cakap tadi berkait rapat dengan akhlak dan amalan murni masyarakat. Hormat menghormati ya. Ciri-ciri protokol yang utama ialah hormat menghormati. Yang muda menghormati yang tua. Konsep ketua. Kadang kita lupa perkataan ketua tu lahir daripada perkataan tua. Ketuaan. Sebab tu biasanya untuk menjadi ketua dalam masyarakat tradisional, dia menunggu usia. Bukannya orang muda tu tak pandai. Orang muda hebat. Tapi ada satu yang dia kurang. Selalunya lah. Ramai yang tak mau mengaku, tapi tak apa. Wisdomnya. Bagaimana nak dapatkan wisdom? Daripada pengalaman. Sebab tu ketuaan tu berkait rapat dengan wisdom dan pengalaman. Yang tua mengasihi yang muda, ya, yang mendapat pengiktirafan gelaran, dihormati dengan gelarannya. Ya. Misalnya kalau kita tahu orang tu profesor. Saya sebab tu kadang-kadang setengah orang pandang murah, rendah. Saya pernah kena marah sebab tak panggil orang tu dengan gelaran profesor. Dengan gelaran doktor. Ya. Sekali pandang kita rasa apalah ada pada profesor, pada doktor itu. Ya. Gelaran profesor, gelaran doktor itu adalah gambaran keilmuan seseorang yang dia ada. Profesor adalah gelaran akademik tertinggi dalam mana-mana universiti. Ada lagi lah profesor emeriternya, profesor dirajanya, macam-macam profesor lagi, profesor ulungnya. Pokok pangkalnya profesor melambangkan status keilmuan seseorang. So, apa salahnya kita menghormati orang tu dengan status keilmuan dia? Hormatlah profesor. Ya, tuan profesor. Ya, doktor. Sebab dia telah mencapai satu tahap yang tinggi. Kita menghormati orang lain ni sebenarnya tidak rugi apa-apa. Ular menyusul akar tidak akan hilang bisanya. Itu kata pepatah lama. Ya? Yang belajar menghormati gurunya. Guru mendidik anak-anak didiknya. Menyayangi anak didiknya. How I wish, bagaimanalah kalaulah saya boleh mencadangkan satuan-satuan pelajar yang ada di USM ini. Melakukan satu aktiviti sebagai tanda menghormati guru-gurunya di sekolah. Ataupun, ya, sekolahnya. Setiap tahun, menghantar sebuah buku kepada library sekolah dia. Satu sekolah rendah, satu sekolah menengah. Kalaulah setiap pelajar menyumbangkan sebuah buku sebagai tanda ingatan dekat sekolah dia, kita boleh bayangkan sekolah-sekolah tak perlu lagi membeli buku. Dan masalah sekolah-sekolah kita pula ialah tak benarkan pelajaran sebabnya takut buku rosak. Sedangkan buku memang untuk dibaca. Walaupun sekarang ni dah ada digital, tapi kepuasan membaca hard copy itu tak sama dengan kepuasan membaca buku yang hard copy. Misalnya saya sekarang ni banyak baca newspaper, surat khabar pun banyak surat khabar digital. Yalah, sebab nak simpan susah. Tak ada ruang. Tak apalah. Tapi untuk buku-buku, dia punya
Aura buku tu tak sama dengan you membaca buku yang ada pada digital. Ya. Dan dalam protokol ada garis panduan mengikut peraturan maupun perbuatan. Ya. Okey. Kefahaman tentang pelbagai budaya antarabangsa. Pelajar kita nak pergi ke luar negara ataupun yang belum pergi. Esok ni bila dah ada peluang, pergilah dan lihat bagaimana budaya tempat lain. Bagaimana belajar daripada budaya orang, kasih sayang orang kepada anak-anak, menghormati orang lain dan sebagainya yang boleh membentuk jati diri kita. Ya? Dan orang yang tahu tentang protokol akan mengelakkan diri daripada menggunakan imej budaya sehingga menyinggung orang lain. Imej warna kulit, imej apa-apa sajalah yang jadikan bahan lawak. Don't ever do that. Jangan sama sekali lakukan dalam mana-mana majlis rasmi. Dalam mana-mana aktiviti. Walaupun aktiviti yang bercorak private. Jangan menghina orang lain. Sebab orang yang dihina ini akan merasa dirinya sangat kecil dan kadang-kadang membawa kesan yang besar kepada dirinya. Ya. Semalam apabila saya cakap dengan seorang pelajar semalam, saya tanya tentang apa kelebihan dia. Dia tak agak-agak nak cakap. Tak berani cakap pun. Ya. Dan saya kata cakaplah, apa pun tak apa. Asalkan you tahu bahawa you ada satu kekuatan yang boleh you gunakan dalam hidup you. Dia kata saya boleh menuturkan sesuatu dengan gaya dan cara kartun. Macam Upin Ipin tu, macam kartun-kartun lain yang cara cakap dia agak berbeza, lawak, funny, tapi ya, orang boleh cari makan dengan tu. Orang boleh cari makan. You tengok Upin Ipin sampai sekarang, setelah lebih daripada 15 tahun, watak tu masih dia pegang. Suara Upin Ipin tu. Dan kita boleh bayangkan berapa banyak pendapatan dia sampai sekarang. Ini benda-benda yang kita kena explore dalam diri kita lah. Dan satu lagi yang saya nak ingatkan dalam protokol, ya, dalam mengadakan majlis rasmi, jangan elakkanlah, ataupun seboleh mungkin janganlah mengadakan majlis-majlis kalau yang melibatkan orang Islam pada waktu solat maghrib. Mengadakan jamuan pada bulan Ramadan. Ya kan? Sekarang ni sensitivity tu orang dah tak peduli dah. Bila saya masuk Haiwan Pelajar, saya tengok banyak event-event yang dibuat pada waktu jam 7.30 petang. Walaupun yang melakukannya lah bukan persatuan yang majoritinya bukan Muslim, tetapi apalah salahnya kalau yang menghormati orang lain? Kan? Tak apa. Lewatkan sedikit. 15 minit ataupun 10 minit lewat. Lepas tu buatlah apa pun. Kan? Tapi itu pun sukar. Sebab kita dah makin kurang kefahaman budaya. Masalah paling besar dalam dunia digital ialah buta budaya. Di mana kita sudah tak tahu apa yang perlu kita hormat, apa yang perlu kita jaga. Ya? Saya cakap dengan tulus ikhlas sebab saya perhatikan bagaimana kita semakin lupa tentang budaya-budaya ini. Kita hidangkan masakan non-halal. Ya? Misalnya, untuk orang Hindu, kita hidangkan daging lembu pada jamuan-jamuan yang ada rakan-rakan kita. Kita tidak hormat orang rakan-rakan kita yang vegetarian. Ya? Dan kita juga, saya tengok sekali trend yang paling, saya tak tahulah, secara peribadi saya sangat resah melihat orang tertentu bercakap menghukum tanpa usul periksa. Paling terkini, ada seorang hamba Allah sambil mengunyah makanan dalam bekal makanan, mi, apakah dia kata, oh ni daging babi, dia kata. Saya tunggu. Apa bukti dia yang mengatakan itu daging babi? Kat mana kajian dibuat? Sudahkah disahkan oleh makmal? Sudahkah benda ni
dilihat secara teliti. Sebab jika kita silap, hukumnya ialah kita memfitnah. Hukum memfitnah tu sama juga dosanya dengan membunuh orang. Itu yang kita tahu. Tak kisahlah. Ya, tak kisah, kita boleh bersaing dalam perniagaan. Kita boleh bersaing dengan apa pun. Tapi bukan dengan cara memfitnah. Saudari sebagai orang muda, sebagai berpendidikan tinggi, sebagai orang yang lahir daripada sebuah universiti, semak data, fakta sebelum mempercayai sesuatu perkara. Semak. Ya? Saya contoh tadi, macam saya kata Mi tadi tu. Kalau dia kata, okey, menurut kajian makmal, saya dah bawa ke makmal mengatakan benda ni gini-gini, bukti-bukti benda tahanan ni, okey. Kita boleh fikir. Ya, itu pun kita kena tanya. You ambil ni kat mana? Betul kau you ambil daripada kedai ni? Apakah untungnya kita berbuat demikian sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat kita? Yang kita tak perlu pun bergaduh kerana buta budaya. Hormatlah orang lain. Tak nak makan tak apa, tak tepi. Ya? Dan kalau you rasa benda tu tak betul, lapor pada pihak berkuasa, so semak, cek, betul tak? Jangan kita pandai-pandai buat conclusion, lepas tu kita buat seolah kita lah pakar dalam serbu. Ada 20 elemen protokol dan 15 elemen etiket di Malaysia. Okey. Satu, elemen protokolnya ialah kita kena tahu tentang anugerah darjah kebesaran persekutuan dan negeri. Okey. Apa maksudnya anugerah darjah kebesaran persekutuan dan negeri? Di peringkat persekutuan terdapat banyak anugerah darjah kebesaran. Itulah yang you tengok orang dipanggil Tun, bawah sikit Tan Sri, bawah Tan Sri ada Datuk ataupun Datuk Sri, ada lagi macam-macam gelaran. Ini tak termasuk lagi dengan Sabah Sarawak yang juga punya gelaran di peringkat negeri tersendiri. Ya. Di peringkat negeri pun ada dianugerahkan. Siapa yang menganugerahkan ni? Kalau di peringkat persekutuan yang menganugerahkannya ialah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ya. Kalau peringkat negeri yang menganugerahkannya ialah sama ada sultan-sultan atau raja negeri itu ataupun tuan yang terutama yang di-Pertua negeri. Di peringkat negeri misalnya, kebanyakan negeri, darjah yang paling tinggi dipanggil Datuk, diberi gelaran Datuk Seri. Datuk Seri Utama, sorry. Selalunya diuntukkan untuk orang tertentu saja. Ini saya perlu detailkan. Ada dalam slide saya di penghujung nanti, tapi kita kena ada masa lah untuk bincang itu. Susunan keutamaan persekutuan dan negeri. Misalnya tempat duduk, ya, tempat duduk. Nak mudahnya tempat duduk ni, dari susun tempat duduk, nak mudahnya. Selalunya saya tak galakkan orang letak orang ramai-ramai dekat depan kalau dalam mana majlis pun. Paling tinggi 3 atau 5. Ya. Untuk angka ganjil 3 orang, tetamu paling utama duduk di tengah-tengah. Di kanan dia adalah orang yang kedua penting ataupun tuan rumah. Di belah kirinya ialah orang yang ketiga penting. Ya. Itu ikut angka ganjil. Tapi setengah orang dia suka juga nak letak 4. Kalau letak 4, tengah-tengahnya dia ambil kira yang pertama, orang pertama ialah orang yang kita raikan. Orang yang kedua, belah kirinya ialah orang yang kedua penting. Belah kanannya 3 penting. Keempatnya belah kiri yang seterusnya. Selalunya jangan terlalu ramai di depan lah. Dan saya nak ingatkan, dalam mengadakan majlis rasmi, seseorang tetamu utama ini mesti kita pastikan betul-betul nama gelarannya. MC pun apabila nak memulakan salutationnya ketika satu majlis rasmi, semak dulu siapa yang ada. Kadang-kadang yang disebutnya adalah orang yang tak ada pun. Ya?
Yang ketiga, panggilan hormat bagi orang kenamaan. Okey, untuk yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang atau yang Pertuan Negeri ialah kita panggil Tuan Yang Terutama, Tun. Atau isterinya yang amat berbahagia, Tok Puan. Untuk Ketua Menteri Pulau Pinang, gelaran utamanya ialah Yang Amat Berhormat. Kalau untuk Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat. Untuk Menteri dan juga untuk ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli-ahli Dewan ahli-ahli Parlimen, semuanya dipanggil dengan gelaran Yang Berhormat. Y.B. Ya. Sekarang ni disebabkan masing-masing nak tunjukkan kita dah abaikan perkara ni. So kita panggil lah yang bekerja, yang itu, yang ini. Tapi mengikut sebutan protokol yang betul ialah Yang Berhormat. Doesn't matter orang tu bekerja ke tidak, terpulanglah yang menghukumnya adalah rakyat dan juga pengundinya. Kalau selagi dia dilantik dan berada dalam Parlimen dan dalam Dewan Undangan Negeri, dia layak dipanggil Yang Berhormat. Ya. Walaupun you benci dia, walaupun tak suka dia, you masih kena panggil Yang Berhormat. Ya. Panggilan hormat. Bagaimana dengan profesor? Kita dekat universiti. Dengan naik chancellor. Kalau ada datuk, kita panggil Yang Berbahagia Datuk. Profesor apa-apa. Kalau bukan orang biasa, profesor saja, Yang Berusaha. Tapi dalam panggilan hari-hari, kita jumpa dia, panggillah dia prof, panggillah dia doktor, tak ada masalah. Ya? Ada soalan tak so far? Saya tak tengok dekat chat, ada tak? Oh, okey, saya tak nampak chat box. Okey. Ada soalan Cik Muhammad? Ada Ada soalan. Baca Ustaz. Saya bacakan soalan daripada Nuraizul Azrin. Okey. Okay, soalannya berbunyi gini. Saya ada soalan. Contoh sebuah event adalah kolaborasi dari dua negara yang berlainan agama. Adakah wajib bagi event tersebut untuk mengabaikan bacaan doa agama masing-masing bagi menghormati agama lain? Okey. Doa ini ialah kita meminta sesuatu daripada Tuhan. Okay. Untuk menentukannya, dia melihat siapa hostnya. Kalau hostnya ialah kita boleh je baca. Tapi bacalah dalam doa yang orang tu boleh faham. Kalau yang hadir itu adalah kebanyakannya orang antarabangsa, doa tu boleh dibaca dalam bahasa Inggeris. Tak ada masalah. Kalau datang tu majoritinya Chinese, boleh baca dalam bahasa Mandarin pun. Tak ada masalah pun. Tetapi sebenarnya bacaan doa dalam mana-mana majlis rasmi itu bukannya wajib. Boleh ada, boleh tak ada. Tapi kalau benda itu boleh, pertimbangan dia ialah kalau benda itu mendapat bantahan dari pihak satu lagi. Kami tak setuju. Sebab ini, tak payah. Bukan wajib pun. Tak perlu kita berdebat benda yang tak wajib. Kita baca doa dalam hati cukup lah. Tuhan dengar pun apa kita bacakan. So tak ada isu. Ya, dalam antarabangsa ataupun dalam kebangsaan sekalipun, kalau kita rasa majoriti yang hadir pada majlis itu bukannya orang Islam, tak payahlah baca doa. Kan? Lagi satu ialah kalau majlis itu majlis anugerah muzik USM. Kan? Tak payahlah baca doa. Ya. You start dengan doa, lepas tu you gedebung-gedebang, you menari, you melalak, you melakukan bagai-bagai. Buat je. Tak payah doa pun. Sebab doa tu bukannya wajib untuk sebarang event. Boleh ada, boleh tak ada. Tetapi, dalam majlis-majlis ilmu atau majlis yang berkaitan dengan kerohanian, maka selayaknya lah bacaan doa tu diberikan tempat yang sesuai. Kan? Dia macam ni, kita letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Protokol itulah dia. Kalau kita rasa benda tak perlu dan benda ada alasannya yang menasabah,
dan kita rasa tak perlu. No problem. Misalnya Persatuan Bahasa Tionghoa nak buat majlis sebabkan ada 4-5 orang pengunjung Islam kat situ, you kata nak suruh baca doa. Saya fikir tak perlu pun. Tak perlu ubah apa-apa. Tapi jika ada kesesuaian, jika majlis tu sangat sesuai, dan buatlah. Okey. Ada lagi? Clear Jelas Sila? Jelas Cik Muhammad, jelas. Tak ada soalan buat masa ni. Itu saja soalan dulu. Okey. Dalam elemen protokol juga ada senarai jemputan, majlis dan acara tau. Ini yang you all jarang buat. Sediakan satu senarai betul-betul. Ya. Dan acaranya kena jelas. Bila you buat satu majlis, you kena very clear. Satu, majlis ni mula pukul berapa? Tetamu jemput pukul berapa? Jangan ada dualism dalam sesuatu majlis. Maknanya, untuk si A jemputan dia pukul 11 pagi. Untuk si B jemputan dia pukul 6 pagi. Yang si A ni special sikit. Dia istimewa. Si B ni makan biasa-biasa. Kan? Tak ada lah macam tu kan. Kita buat satu majlis tu ialah untuk kita raikan. Tujuan tujuan majlis ialah untuk mengikat silaturahim, menjalin hubungan akrab antara pelbagai pihak. Untuk kita berkomunikasi, untuk kita saling memahami. Itu tujuan majlis. Sebab tu benda-benda itu jelas. Misalnya tuan dengan hormatnya dijemput hadir ke majlis sambutan pelajar lalu buat katalah kerohanian apa ke. Sambil itu dia ada makan sikit, dia dah okey, jemput. Pada jam 9 pagi bertempat di Komca. Okey, pakaian mestilah apa-apa dijelaskan. Kalau casual, tak tu casual. Casual maknanya tidaklah rasmi sangat, ya. Dia nak pakai coat, dia nak pakai. Kalau casual ni, kalau ikut kepahaman western, ialah coat tanpa tie. Ya. Tapi dalam kepahaman kita boleh pakai kemeja tanpa tie. Kita boleh pakai santai-santai, dia kata. Kita tidak terlalu mementingkan dress code-nya. Kita santai. Supaya semua orang selesa. Ya. Malah kadang-kadang saya pun heran juga. Student bila buat function, buat event, banyak event student yang menghendaki pakai coat and tie. Alasannya ialah untuk mendidik kita, bila masuk dalam masyarakat, kita akan biasa diri untuk pakai coat and tie. Di negara panas seperti Malaysia, saya rasa coat and tie adalah pilihan terakhir. Ya. Tapi kalau perlu dalam convocation, majlis pensyariat wajib. Betul. Dalam majlis anugerah kebesaran persekutuan negeri, wajib. Dia pakai pakaian dia mestilah laun suit sama warna. Kasut warna hitam. Kasut kelabu, you are out. Tak boleh masuk. To that strict. Tapi dalam majlis-majlis sosial, minum petang bersama Naib Chancellor, tak payah semua pakai coat. Kan? Pakai t-shirt pun tak apa. Kan? Ataupun dalam majlis-majlis yang tidak memerlukannya. Ya? Acara penting. Ya? Pukul berapa? Apabila you mengatakan, you jemput orang datang pada pukul 9 pagi contohnya, pastikan you mula majlis you 9 pagi. Walaupun yang ada dalam majlis you hanya 5 orang. Kenapa? Orang yang dijemput datang pukul 9 pagi, dia akan datang pada pukul 7, pukul 8.45 atau 8.30. Disebabkan kepahaman you bahawa Malaysian time, you kata, panggil pukul 9, orang pukul 9 baru keluar dari rumah, you akan menghukum orang yang datang awal pada jam 8.30 pagi.
yang sangat-sangat punctual. Kalau saudari tidak membentuk punctuality, siapa lagi nak bentuk? Kalau you kata pukul 9, you mean it. Pukul 9, start. Saya masih ingat lagi, ibarat nak transfer awal pelajar Datuk Nan dulu, bercerita ketika dia mula jadi TNC. Satu desa siswa menjemput dia untuk satu majlis pukul 9 pagi. Dia pun datanglah pukul 9 pagi. Kemah tak ready dah, kemah ada, kursi meja tak tersusun lagi, orang pun tak ada lagi. Lepas tu baru tengah pagi, oi turunlah mai kan, TNC dah sampai ni. Kan? Tak boleh. Kalau kita kata tak boleh, kita tahu. Kawan-kawan kita takkan mungkin bangkit tidur pukul 9 pagi atau pukul 8 pagi, pastikan. Jangan buat awal pagi. Supaya orang tu tak menunggu lama. Kadang-kadang kita tak cam orang tu, tak kenal orang. Pengalaman yang sama Datuk Nan cerita saya dulu. Dia datang, orang tak kenal dia. Bila dia cakap, saya lah TNC. Kelang kabut, nak sambut, nak bawa. So, kalau tak kenal, pastikan kamu kenamaan itu kalau you tak kenal, you search. Sekarang ni dah mudah. Ada Google, check. Tetamu kenamaan lalunya gambar dia terpampang dalam Google. Cari je. Camkan muka dia. Atau cari orang yang kenal dia. Tanya rupa dia macam mana. Jangan layan tetamu kenamaan you macam tu. Takut dia balik. Dan jangan tanya tetamu you kalau dia sampai, encik siapa ya? Saya pernah kena pelajar jemput saya satu event, dia tanya saya, encik siapa ya? So, tak manis begitu. Jangan tanya orang macam tu. Minta maaf cik, saya pelajar ni saya tak cam encik. Boleh saya tahu, boleh saya kenal encik? Boleh je sebenarnya. Maaf ya, sopan. Smile, senyum, jangan stres. Bila you sambut orang, sebenarnya pagi ni patutnya saya nak sentuh banyak tentang sambutan tamu. Dan saya nak ajak you menonton satu filem tentang bagaimana tetamu itu disambut. Tapi tengok nanti kalau saya boleh buat begitu, saya akan buat. Kalau tidak, saya habiskan dulu setengahnya dan kita tengok sesama pada penghujung syarahan saya. Ceramah nanti. Sediakan senarai jemputan kad jemputan. Bila you sediakan kad jemputan, you kena tahu dekat siapa kad jemputan tu dihantar. Seeloknya labelkan. Sekarang ni, kad jemputan mungkin dah tak relevan. You mungkin sediakan QR code. Kan? You mungkin sediakan QR code. Sebab tu kemungkinannya, penyambut tamu you yang tunggu dekat meja depan tu, orang tu sampai, dia akan scan. Dia kata dia adalah siapa nama-nama yang dijemput tu. So, senanglah orang cam. Gunakan teknologi. Ataupun sekarang ni, dengan teknologi, you boleh register dulu macam kita buat sekarang ni. Untuk hadir ke sesuatu seminar. Atau majlis. Apabila you membuat tindakan susulan, you nak buat follow up, siapa yang hadir, siapa tak hadir, janganlah 10 orang call orang yang sama. Demam dia tu. Tadi seorang dah call dah. Dia cakap dah kata akan hadir. Saat lagi petang seorang lagi dah call. Encik dah hadir tak majlis ni? Encik dah hadir tak majlis ni? Kan? Selalunya tanyalah sekretari dia. Ataupun kalau boleh cakap dengan dia lagi bagus, mesej dia. Bolehkah saya tahu encik dapat hadir atau tidak majlis saya pada tarikh so-and-so. Tak ada masalah, tak ada isu. Penjustruan tempat duduk bagi pelbagai majlis. Sama juga dengan sitting tetamu kenamaan tadi. Sitting yang lain pun macam itulah juga. Dia ambil kira kedudukan orang tu. Selalunya untuk susunan tempat duduk pun 1 jam punya
lambat kerana tertentu, you buat apa-apa pengisian dulu yang cerdik. Ya. Intonasi suara kita memberi kesan yang berbeza kepada orang. Janganlah you pengacara pula yang sama stres dia dengan orang lain. Encik minta maaf ya hari ni kita tak lambat sebab orang tak sampai lagi. Kita masih kosong. Seperti tuan-tuan kalau lihat orang kosong. Jangan buat macam tu. Don't ever do that. You cool, keep on smiling. Dalam protokol, benda yang paling penting ialah keep on smiling. Senyum. Kalau tak pandai senyum, belajar senyum daripada sekarang. You perlu senyum untuk pergi ke interview. Walaupun you stress. Walaupun you tak tahu apa soalan nak jawab. Ya? Sama jugalah. Yang protokolnya, bila you pergi ke interview, kalau orang tanya you tak tahu, you janganlah pula, saya memanglah bodoh, saya memang tak reti. Jangan. Jaga maruah diri you. Kalau tak boleh jawab, minta maaf cik. Saya sebenarnya dah kaji boleh, tapi saya tiba-tiba saya nervous agaknya. Saya tak betul-betul hilang daripada pemikiran saya. Orang pun terima penjelasan jujur you. I'm so sorry. Kalau you tak boleh cakap orang putih pun, kalau tak boleh cakap Inggeris pun, belajarlah 2-3 patah perkataan untuk kata, I'm so sorry. I'm late. I'm so sorry. Something in my mind, but it doesn't come across on what you're asking just now. Kan? Boleh je, kan? Nak buat ayat untuk sama juga dengan MC. Ya? Tapi MC satu lagi jangan buat lawak bodoh lah. Ayo buat lawak bodoh. Ya? Buat lawak cakap Inggeris yang tak pandai. Dan orang sebenarnya you membuat lawak-lawak yang kadang yang boleh membuat orang ketawa. Saya kadang bila saya tengok kadang macam tu, saya kesian. Mungkin ini kesan daripada budaya kita kot. Ya? So jangan buat lawak-lawak yang tak perlu. Ya? Ceria, senyum, encik nanti kalau maju bermula, saya mohon bantuan switch off handphone. Ya? Dan walaupun kita tukar kepada mode silent mode, tapi kalau ada bunyi phone tu janganlah jawab dia. Kalau jawab, kadang kita jangka orang tak dengar kita cakap tu sebenarnya satu dewan boleh dengar. So ini benda-benda yang you boleh kena cool, yang you boleh membantu supaya majlis itu berjalan dengan baik. Tugas, fungsi pegawai protokol dan pegawai pengiring. Pegawai pengiring ini penting ya. Pegawai pengiring ni, isu saya paling besar ialah saya nak tayang video, satu video tentang pegawai pengiring yang adalah sebuah universiti buat. Tapi saya selalu sangat tak selesa apabila orang yang tugaskan menyambut tetamu. Okey. Untuk jadi seorang pegawai pengiring yang baik, you kena faham subjek. Katalah majlis itu adalah majlis Sanggar Sanjung. Seorang pegawai pengiring sepatutnya memahami apa dia majlis itu. Berapa hadiah nak diberi. Berapa graduan, berapa orang akan terima hadiah. Apa kategori hadiah. Berapa ringgit hadiah yang... You sekurang-kurangnya you ada basic tentang soalan tu. So apabila you jumpa sambut tetamu, sila cik. Oh, dah ramai sampai? Orang tu akan tanya you. You sambut dia dengan smart. Dah ramai sampai? Oh, entahlah cik. Saya tak masuk dalam dewan lagi. Janganlah macam tu. Kan? You boleh jawab je. Orang tanya dah ramai sampai? Tak apa. Encik adalah orang yang awal sampai. Pelan-pelan kita akan penuhkan dewan. Dan insyaAllah awal lagi. Majlis akan start lambat lagi. So kita ada banyak masa. Supaya orang tu tidak tergopoh ke apa. Yang penting layan dia sebagai orang yang ini lah. Kadang-kadang kita nak communicate dengan orang ni kita takut. Saya pernah kena dalam satu majlis di satu tempat. Ada 2 orang pelajar sambut saya. Saya dianggap konon-kononnya sebagai VIP. Konon-kononnya lah. 2 orang sambut saya. Tanda tang mana saya kena berdiri. Ya? Saya pusing ke tempat lain sikit nak sembang dengan student.
Cik, jangan pergi tempat lain. Cik kena duduk tempat yang tanda ni. Pengiringnya. Ya ke? Saya kata dia. Tak apalah. Lepas tu majlis nak mula. Tetamu keramat dah sampai, VIP sampai, nak iring dia masuk dalam dewan. Saya pun jalan lah, tak apa. Tapi saya, semasa berjalan tu, saya menegur siapa pelajar lain yang ada, yang saya jumpa. Ayo, you dari mana? Sembang lah, sembang. Ya, supaya orang selesa. Pelajar yang iring saya tu, dia tak tengok pun saya tegur orang. Dia jalan, dia terus, mata tengok depan, tangan dia, tangan dia letak ke punggung, ke belakang. Sebelah tu tangan kanan dia tunjuk ke arah, tangan kiri dia ke punggung. So dia tunjuklah arah nak jalan. Dia jatuh je. Lepas tu dia baru sedar. Saya jalan pelan. Cik. Kita kena laju. Depan sana nanti apa dah. Saya kata tak apa. Kalau saya kalau atas petang pun, saya tak perlu rush pun. So, kalau mengadakan majlis sebagai pengiring yang tamu, dia tak perlu rush. Ikut keselesaan orang tu. Kamu kena tahu. Kalau ada orang di belakang dia tu lambat, dia akan tunggu. Tak perlulah. Sampaikan orang tak selesa. Sebab tu, dua pengiring kena pandai. Kadang-kadang dia datang, saya pernah kena pengalaman saya yang saya masih ingat sampai sekarang. Almost 10 over years dulu, 10 tahun dulu, lebih. Ketika itu berlangsung pertandingan golf intervarsity di Bukit Jambul Country Club di Penang ni. Saya ditugaskan sebagai pegawai protokol dan sama-sama berada di situ. Ketika saya berjalan untuk pergi apa nama itu, saya tersempak dengan Sultan Kedah, almarhum Dulu Yang Mulia Sultan Kedah Darul Aman, Tengku Sultan Abdul Halim masa tu, sedang berjalan. Dia berangkat seorang dia. Jalan seorang dia. Tak ada pengiring pun. Saya pun terkejut. Dan saya tersempak lagi lah. Saya terkejut. Rasa segan. Kita malu. Tapi, untuk kontrol tu, apa yang saya buat? Saya tengok keliling tak ada orang dengan tuanku. Takkanlah saya nak biarkan tuanku seorang-seorang. So, saya pergi teman dia. Assalamualaikum tuanku. Tuanku masa tu tuanku dah baginda dah agak uzur dah. Tapi tuanku masih kuat ya. Sekarang ni dia pun cakap tuanku pun tak apa, saya saya masih boleh main golf bla bla. Kata apa? Isu kan kerti main golf kan? Nak sembang apa pasal golf dengan tuanku ni? Tuanku duk main golf kat mana selalu? Selalunya siapa partner tuanku? Kan? Seolahnya kita faham sangat pasal golf lah. Sedangkan satu benda pun tak faham pasal golf. Sekarang kita kena tanya. Bila kita tanya soalan-soalan tu, orang yang tu akan rasa disegani, dihormati. Sebab kita suka benda yang dia buat. Kita menghormati minat dia, hobi dia. Kita tak tunjuk pandai pada dia. Janganlah pula bila you bersambut gitu. Oh, tuanku Patik dulu dekat mana Patik main golf dengan kawan-kawan lagi hebat. Janganlah. Jangan tunjuk you lebih daripada dia. Tak kisah siapa pun. Dalam perbualan, untuk memastikan perbualan kita tidak communication tidak breakdown, jangan bercerita keterlaluan tentang diri kita. Oh, saya dulu dekat sekolah, saya champion everything. Oh, ya ke? Tak perlu. Ya. Ada tempat dan masanya. Dan body language kita orang tahu. Kita ni betul-betul cakap ikhlas ke? Ataupun kita hanya berpura-pura. Ya. Jadi liaison officer ataupun pegawai pengiring selalunya memerlukan seorang yang sangat mesra, yang knowledgeable, yang penyabar, yang peramah, tetapi tidak terlalu ramah, yang ada perwatakan yang hebat. Taklah hebat kata tu mesti orang tu macam pelakon-pelakon hebat. Macam Kamal Adli ke. Macam siapa sebab. Saya sebut Kamal Adli sebab tadi saya tengok
drama dia. So, saya sebutlah nama dia. Siapa lagi ya? Macam siapa lagi? Ramailah. Kita pun hebat sebenarnya. Saudari ada perwatakan menarik kalau kena gaya. Saudari kalau saudari pakai selekeh lah saudari. Macam saya sekarang ni, rambut dah panjang, sejak PKP tak pernah potong. So, somebody lawan tegur saya. Oh, you dah ni? Okey, tak apalah. Saya nak kembali pada zaman saya student dulu. So, fungsi pegawai protokol dan pegawai pengirim. Ada soalan? Sila. Ada soalan. Okey, Cik Muhammad. Saya bacakan soalan. Kalau kita nak berhubung dengan orang ternama untuk dijemput ke event kita, melalui platform apa yang lebih sesuai? Adakah melalui email ataupun WhatsApp? Menarik kat soalan ni. WhatsApp masih belum diterima sebagai satu protokol formal. Dia lebih kepada media sosial. Ya. Jemputan dalam keadaan macam mana sekalipun, yang paling formal adalah surat. Itu kalau misalnya nak jemput Perdana Menteri, pastikan surat itu dihantar kepada sesulit kanan dia ataupun dihantar kepada beliau sendiri pun tak apa. Tapi yang menandatanganinya mestilah orang daripada institusi. Misalnya jika saudari daripada Persatuan Khidmat Masyarakat ingin menjemput menteri dalam negeri untuk Menteri Kebajikan Masyarakat, contohnya lah untuk datang ke event you, maka mintalah YDP Persatuan you tulis surat melalui Timbalan Nak Cakap Awal Pelajar dan ditulis kepada beliau terus pun tak apa. Tapi mesti surat. Okay, satu. Yang kedua, bila you boleh gunakan surat tu, jadikan dia sebagai soft copy, sama ada scan ataupun you gunakan terus soft copy asal yang ada link, gunakan itu dan emailkan kepada pihak berkenaan. Protokol email ini selalu saya tengok pelajar terlepas pandang. Bukan orang yang kerja pun sama. Bila you hantar email, dekat body email itu mestilah menyatakan dengan jelas kandungan attachment file. Saya kalau you hantar attachment saya tanpa kandungan email, saya akan delete sebab saya takut virus. Sebab tu dalam body email tersebut, you copy balik, you paste dekat muka depan apa dia benda tu, ataupun you letak dengan penuh takzimnya sertakan dilampirkan surat rasmi daripada so and so kepada yang berhormat Datuk Seri so and so untuk memohon kesudian hadir ke majlis perasmian apa-apa, bertarikh apa-apa di mana. Mohon pertimbangan sewajarnya. That's all. Simple. Ya. Saya agak risau sekarang ni dengan kemampuan you menulis surat. Menulis surat you sekarang saya tengok makin membimbangkan saya. Sebab dia akan terpengaruh dalam email you. Saja. Misalnya semasa COVID baru-baru ni, PKP, red zone di Sabah dan juga beberapa negeri lain, ada pelajar tulis saya, WhatsApp saya, minta nasihat. Okey. Saya kata tulislah surat rasmi kepada Timbalan Nak Chancellor, minta telusan dia untuk balik sini. Oh, nak tulis macam mana ya? Nak tulis macam mana ya? Ada contoh tak? Ada contoh tak? Bila you datang, you masuk kerja esok, ya, majikan you tidak akan tanya you, tidak akan bagi tahu you, inilah contoh surat yang saya nak you ikut. Tak. Pandai-pandailah you explore untuk menulis surat yang baik. Itu je. Ya? Sebab tu dalam komunikasi untuk menjemput pada orang kenamaan,
masih lagi surat penting. Untuk follow up, bolehlah email, bolehlah WhatsApp, bolehlah apa saja. Tapi masih lagi surat itu penting. Sebagai record documentation. Kita tahu kenapa surat itu penting? Apabila seseorang menteri itu keluar daripada pejabat ya, atau orang macam saya, keluar dari pejabat saya memerlukan dokumen rasmi yang mengatakan saya dijemput untuk ke acara itu. Dokumen itu saya akan gunakan untuk berbagai tujuan. Kepadanya ialah untuk claim. Misalnya kalau menteri itu ada allowance kehadiran dia keluar daripada kawasan, dia guna surat itu claim rasmi. Attachment. Sebagai bukti. Ya. Masalah besar kita ialah kita anggap mudah. Ya. Tapi apabila kalau saudara kerja esok, ada satu badan yang akan mengaudit seseorang yang misalnya, katalah ada orang buat fitnah. Muhammad tu hari tu dia bukan pergi mesyuarat. Dia pergi mesyuarat tu kan siapa jemput dia pun. Dia datang sendiri, dia datang dan dia tak layak untuk claim perjalanan kepada pejabat. Saya tak ada bukti. Ya, saya tak ada. Sebab tu dokumen tu penting. Saya juga nak minta kebetulan cakap saya dokumen ni. Para pelajar yang mendengar pendengar saya ni, apabila you melakukan satu event, pastikan you menyimpan setiap bukti event yang you buat. Dokumen. Termasuklah, jika you buat event tu, katalah, membuat bakti siswa di kawasan orang asli di Perak. Okay, you letakkan juga dekat Facebook you letakkan dekat website you, atau keluar dalam surat khabar. Simpan semua tu sebagai satu dokumen penting. Apabila universiti ia ingin memasuki sesuatu ranking penarafan, dia memerlukan bukti-bukti ini untuk support dia dalam menunjukkan bahawa kita lakukan benda yang baik. Pelajar kita melakukan benda yang hebat. Terus 4 soalan sekaligus. Apa lagi? Sheila ada lagi? Ada lagi 2 soalan. Soalan lagi. Okey, sekejap saya tengok. Tadi tu terima kasih kepada saudari Sharifah Adib. Okey, soalan seterusnya daripada Nur Izzati Ishak. Soalannya, jika keadaan majlis agak sunyi, ada 2 lagi soalan Cik Muhammad. Jika keadaan majlis agak sunyi, ibarat krik-krik, boleh tak seseorang MC tu menarik perhatian penonton dengan membuat lawak ataupun jenaka? Boleh dengan syarat lawak dia lawak yang cerdik lah. Lawak yang mengetawakan ketawa yang tak orang paksa ketawa sebab kesian dia buat lawak. Tak semua orang dah bakat tu. Boleh juga kalau nak menyanyi. Sebenarnya tak ada masalah kalau dia bakat. Misalnya kalau you ada bakat baca sajak. Okey. Sementara kita menunggu majlis ini berlangsung, saya katalah saya jadi MC satu satu majlis saya nak baca satu sajak ni. Okey, katalah dalam menunggu tu, dia pelbagaikanlah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu dalam majlis ini. Saya sangat-sangat merasa teruja dengan pertemuan ini. Ibarat sebuah dinyatakan dalam sebuah puisi yang ditulis oleh saudara Allahyarham penyair hebat Malaysia T. Alias Taib yang berbunyi pertemuan. Pertemuan berlaku di penjuru matamu yang ungu lalu membiru. Pertemuan berlaku di penjuru dadaku yang sayu. Pertemuan berlalu di penjuru dadaku yang sayu lalu terharu. Kan? Tu orang sangat teruja. Wow. Kan? Kita bercerita tentang bahasa yang indah.
Kan? So, boleh berpelbagaikan. Tak ada isu pun. Malah saya selalunya, kalau dulu saya emceeing function, saya bawa buku tau. Saya bawa buku. Buku apa pun tak kisah. Saya bawa buku, misalnya saya suka bawa buku puisi. Ataupun saya suka bawa buku-buku yang baru diterbitkan oleh penerbit USM masa tu. Buku pantun. Okey. Kalau kita tunggu-tunggu ni, saya nak bacalah 2-3 rangkap pantun daripada buku yang baru diterbitkan oleh penerbit USM. Buku ni mengumpulkan lebih daripada 500 rangkap pantun indah yang dihasilkan oleh orang-orang tua kita selama ini dan dari warisan pada generasi masa depan. Bacalah. Jenaka pantun apa. Boleh. Ya? Jangan biar kerik-kerik. Tapi jangan tipu lah kan. Jangan tipu. Kalau tak ada bakat tu tak apa. Macam yang kata tadi. Kalau you rasa benda tu akan timbul. Sebagai penganjur. Siapkan beberapa video. Yang you boleh tayangkan while waiting. While orang kerik-kerik tu. Tayanglah video. Tentang pengalaman pelajar pergi ke Switzerland. Pengalaman pelajar pergi buat projek bakti siswa di Sarawak. Ya? Dengan cara tu, you akan communicate. You akan bercerita tentang persatuan you. Sebab tu saya galakkan dokumentasi. Pelajar yang buat event sebelum ni, buat dokumentasi. Buat video. Tayang while waiting. Dalam majlis-majlis tertentu, tayangkan. Okey? Saya jawab soalan tu lagi. Okey, seterusnya Cik Mohamad, soalannya daripada Jasmine Fong. Bolehkah Cik Mohamad sentuh sikit mengenai protokol untuk acara dalam talian? Since sekarang ni semua aktiviti pelajar persatuan kan dijalankan secara visual. Okey. So, boleh Cik Mohamad sentuh tak? Saya sebenarnya benda ni main dalam kepala saya sejak kebelakangan ni. Ya. Saya kagum tengok program TV Anugerah harian baru ni pun tak ada penonton pun. Ya, tapi jadi isu jugalah kan. Tak apa. Tapi meriah. Nampak kita terasa kemeriahan tu. Maknanya kemeriahan tu tak sebenarnya penonton ada depan. Okey, bagaimana kita nak create kemeriahan tu? Itu yang saya cabar aktiviti pelajar. Saya tahu sekarang ada teknik-teknik tertentu yang boleh kita gunakan sebagai background ketika kita live streaming. Bila kita buat live macam ni. Saya nak explore. Masa depan mungkin you tengok saya situ tapi sebenarnya mungkin saya tak ada situ pun. Dia boleh juga guna green screen. You tahu green screen tak? Green screen ni background kita belakang green. Kita rakam macam ni. Lepas tu untuk tujuan editing, you guna video tu, you pergi app tertentu, belakang tu you buat lah. Orang berjalan kaki dalam kampus ke, you buat lah orang tengah belakang ke, you buat lah TV. So nampak lively. Kreatif lah. Misalnya semalam ada pelajar jumpa saya tanya, Cik Muhammad saya nak buat program tentang mencungkil bakat. Saya kata go ahead. Buatlah. Tambah melalui online. Ada yang tanya, Cik Muhammad, sangat klise lah baca puisi. Gini-gini. Saya kata dia, betul. Saya tengok seorang pelajar baca puisi yang sangat melankolik. Kan, melankolik. Yang negara kita. Inilah negara kita yang sangat, macam itulah. Ataupun kita deklamasi dengan sangat melankolik. Kita ada kreativiti sendiri tau. Yang boleh kita gunakan untuk online. Kan? Negara kita? Negara kita. Inikah negara kita? Orang gaduh sana, orang gaduh sini. Kan? Orang benci sana, orang benci sini. Inikah negara kita? Kan? So, you pelbagaikan. Tuhan bagi kita dengan pelbagai bakat. Intonasi suara, mengubah suara keliling kita. Ya. Tapi protokol yang paling utama yang masih kekal, you buatlah macam mana sekalipun sebagai satu latar you, sebagai satu kaedah presentation you, yang paling utama ialah respect. Jangan lupa jika di dalam tu ada orang tertentu, you boleh cakap, Assalamualaikum, Yang Bagi Datuk, welcome to our program. Boleh. Ataupun Datuk kita bertuah pada hari ini
saya dipahamkan yang berbahagia Datuk apa-apa jawatan dia apa-apa turut mengikuti web streaming kita, mengikuti website kita, webinar kita. Selamat datang dan mohonlah Datuk menegur, memberi komen ataupun memberi apa-apa yang perlu untuk memastikan webinar kita hari ini akan menjadi lebih menarik. You boleh olah macam-macam cara. Cabarannya ialah bagaimana kita nak gunakan kreativiti kita dalam membuat persembahan. Orang muda tau. Orang muda mempunyai banyak kelebihan untuk explore your talent. Untuk menggunakan bakat you. Selagi you hormat orang, selagi you tidak menyentuh isu sensitif, you tidak mengatakan benda-benda yang tak patut you sentuh, kan? You mengatakan kritik peribadi orang, you kata seorang tu gini-gini, atau you mencarut, atau you menghina orang, kaum, bangsa. Itu benda-benda yang mesti dielakkan. Ya? Okey, saya jawab. Okey. Saya nak tanya kehadiran dikira macam mana? Sebab saya sempat cerita tapi terkeluar. Sebab lain buat hal. Itu nanti, sila jawab lain. Teknikal, tak apa. Okey. Nampak kaya banyak benda tak habis ni. Okey. Kesempurnaan pakaian dalam majlis acara tertentu. Saya nak tegur ya. Kita boleh casual. Boleh, tak ada isu. Tapi kita kena menghormati majlis itu. Kalau majlis itu memerlukan orang pakai kod, pakailah kod. Kalau majlis itu sebut dengan jelas casual, dan casual lah kita. Takutnya ialah you rasa janggal. You masuk dalam majlis itu, semua orang pakai batik, itu pun pakai kod and tie. Saya pernah lalui peristiwa malu seperti ini. Dalam satu acara, saya dijemput hadir. Soalan saya, apa yang patut saya pakai? Dia kata, coat and tie. Dia orang tukar last minute. Tak payah pakai coat and tie, pakai batik. Saya pun pergi sambut tuanku dengan coat and tie. Saya seorang-seorang. Pakai songkok, coat and tie. Oh, rasa janggal. Saya rasa la ilaha illallah. Ya. Tak salah, tapi janggal. Ya, janggal. Pakaian dan majlis kena baca betul-betul. Apa pakaiannya? Kalau dia kata boleh pakai slack and t-shirt, go ahead. Tak ada masalah. Ya, macam kita sekarang ni banyak yang sangat casual. Tak apa. Tak salah apa. Tapi dalam keadaan tertentu, saya fikir elemen ini perlu dihormati. Ya, bukan semua tapi perlu dihormati. Okey, nombor 20 itu program dan atau cara pentadbiran. Program dan atau cara pentadbiran ni ialah you susun program you daripada A to Z tentang bagaimana ia perlu dilakukan. Misalnya you kata majlis, katalah majlis itu mula pukul 9 pagi, ya. Majlis bermula. Pukul 7:30 pagi pendaftaran diri. Semua ahli jawatankuasa melapor diri kepada urus til di Dewan Persidangan Universiti. Okey. Lepas tu kursi jawatankuasa fizikal melapor diri kepada jawatankuasa pengurusi jam di mana. Tujuannya, you kena ada satu detail visual, gambaran detail apa yang akan berlaku dari A to Z untuk mengelakkan berlakunya perkara yang misalnya you tengok convocation kita tidak ada MC tau. Semuanya menggunakan satu panduan pentadbiran yang diikuti oleh semua orang. Dia tahu bila nak pergi ke rostrum, dia tahu bila masa nak buat pengumuman, dia tahu bila masa nak bagi ucapan. Jadi, ini penting dalam kita membuatkan
protokol, program dan atau cara pentadbiran ini sangat penting untuk dipatuhi. Saya patutnya mainkan video ni tapi tak apa, video ni tak boleh dimainkan, saya terus share. Klik lewat. Okey, social etiquette ada 15 elemen. Satu, bila sebut social etiquette, cara kita pakaian. Saya ulang lagi sekali, cara kita pakaian. Yang kedua, pakailah pakaian mengikut majlis atau cara. Penampilan dan penggayaan diri. Okey. Jangan pakai selekeh. Kalau you pakai kod, pakailah kod yang sempurna. Kalau you pakai kemeja, pakailah kemeja yang sempurna. Apa maksud saya kemeja yang sempurna? Perempuan, ambil perhatian kalau you pakai blazer, jangan pakai dengan baju kurung dalam majlis rasmi. Tak sesuai. Pakai suit terus tak apa. Ya? Pakai suit terus tak apa. Ataupun pakai yang kot itu boleh menutupi baju yang you pakai. Itu penting. Kot tutup baju yang you pakai. You nak pakai blouse ke apa, tak kisah. Tapi kot itu tutup baju pakai. Jangan baju you baju yang you pakai bahagian dalam tu, kemeja ke apa ke, dia punya bahagian bawah tu masih ada di luar. Kot you pakai. Tak sesuai. Dalam majlis casual, pemilihan warna. Saya peribadi, saya tak ada masalah dengan warna. Tetapi, jika you salah pilih warna pakaian you dengan majlis, you akan nampak selekeh. Itu masalah saya. Cuba sekali tengok. Cuba perhatikan Cuba perhatikan. Orang lelaki lama sekali. Cuba perhatikan. Bagaimana wanita-wanita kerja pejabat dalam USM, dalam pejabat-pejabat kerajaan dengan setengah pejabat swasta. Kita dapat tengok perbezaan dia. Bukan saya kata mesti berpakaian seksi apa tak. Tapi cara berpakaian dia lebih kemas. Lebih kemas. Tapi sekarang ni saya tengok dah banyak berubah dah. Dah banyak berubah. Dia tahu macam mana berpakaian ke pejabat supaya nampak kemas. Itu je. Tujuannya bukan nak bagi nampak apa, tapi jangan nampak selekeh. Ya, jangan nampak selekeh. Macam kita nak pergi pasar. Kan? Saya bermaksud. Sebab kita datang tempat kerja. Ataupun kita pergi ke majlis yang ditetapkan. Penampilan dan penggayaan diri. Dalam majlis-majlis rasmi, bersikaplah seperti padi, makin berisi, makin tunduk ke bumi. Perpakaian penampilan yang sederhana. Kalau dikatakan long suit tu, pakaian lelaki long suit tu, seluar dengan baju sama warna. Ya? Seluar dengan bajunya sama warna. Bukan baju pakai, kot tu. Suit tu sama warna. Ya? Perempuan, kalau dikatakan satu pakaian warna setanah tu, ialah semuanya sama warna. Hitam-hitam semua. Ya? Jadi, berpakaian kena ada satu khusus khas. Penampilan diri. Penggayaan diri. Cara kita berjalan. Ya? Cara kita bercakap. Kesopanan dalam pertemuan dan perkenalan. Nak berkenalan dengan orang, jangan gelojoh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad. Saya bekerja di USM. Kenalan. Tapi kalau kawan tu tak nak kenal diri dia, sebab dia terlalu comel untuk perkenalkan diri dia, tak apalah. Tak payah kenal. Ataupun tanya kawan-kawan dia. Tapi tak payah. Kalau dia orang tu berat, reluctant nak kenal kita, tak payah kenal. Kecuali orang tu ada kepentingan tertentu dengan kita. Dengan mengenali orang tu, you akan untung untuk jangka panjang. Misalnya,
saya tahu si A ni, walaupun dia jenis muka masam sikit, tapi sebabkan dia ada kepentingan dengan pelajar dan dia boleh bagi duit ke pelajar, istilah yang saya selalu pakai dalam orang Kedah cakap Hemoy. H-E-M-O-I. Iaitu orang yang jenis muka tak malu. Cik, Assalamualaikum. Dah lama cik sampai. Cik di KL ya? Okey. Saya dengar cik dah lama dah menggunakan pelajar ni. Bagaimana apa namanya? Tapi cik dah datang USM kan? Kita mulakan. Tapi dengan berlemah. Dengan lemah lembut. Ya. Jangan mengata orang, jangan mengumpat dalam majlis rasmi. Please. Engkau pergi, you pergi pada seorang ni, pegawai ni. Aku tak pernah lah tengok dia cara dia baju, pakai baju. Out of date fashion dia. Macam makcik-makcik. Dia mengumpat kan kita suka bawang kan. Lepas tu, kawan tu cakap, oh iya ke? Tak apalah. Nanti saya nasihat anak saya tu. Dia tak tahu kata orang yang komen tu mungkin anak dia. Mungkin isteri dia. Mungkin saudara dia. So jangan mengumpat dengan orang yang cakap apa pula. Ya? Majlis rasmi, majlis ni bukan tempat untuk kita mengumpat dan membawa. Kontrol diri ya, kontrol diri. Saya tengok dalam drama-drama Melayu sekarang, orang kita cukup susah nak kontrol diri. Kadang saya tengok dia kadang lepas pasal suka hati. Benci orang tu, benci orang ni. Orang nak explain tak nak dengar. Tak nak dengar. Sudah. Ini penyakit. Saya kata tutup TV. Sebab kadang-kadang kita dengar explanation. Okay? Kesopanan majlis-majlis. Berdiri dan duduk. Ya. Penggunaan jamuan mengikut majlis acara contoh. Cara menghidang dan tertib meja makan. Sebenarnya video selepas ini adalah bercerita tentang tertib di meja makan. Bagaimana you nak gunakan tu? Apa nama menara tu? Yang atas meja tu. Ya? Yang warna putih tu. Macam mana nak guna benda tu? Dia tunjuk. Bila guna benda tu, kena lipat. Cuci elok mulut. Ya. Belah kanan. Ya. Camca belah kanan. Apa namanya. Peralatan cutlery tu. Kalau left. Yang left tu. Mestilah tak belah kiri. Kalau belah kanan. Macam mana. Ya. So, saya tak boleh nak tahu. Sudah pukul 10 pun. Pukul 12 pun. Apa namanya. Ada soalan? Saya layan soalan dulu. Ada soalan? Dia boleh tanya apa pun. Kalau nak tanya soalan, boleh apa nak unmute kan dia punya mikrofon. Nak dengar juga soalan you. Tak boleh Cik Muhammad. Soalan resetting saja. Oh ya ke? Okey. Okey. Ada soalan? Saya minta maaf tadi sebab saya start lewat setengah jam. Kerana ada tadi. Ada soalan lagi? Ada soalan? Kalau ada orang ada kelas, no problem. Lain kali kita buat lagi. Kalau yang masih ada, saya boleh share lagi satu video. Tak ada soalan. Katanya tak ada soalan. Thank you. Kalau ada soalan sana, saya nak share satu video ni yang ada lah. Kalau ada lah.
Sekejap benda ni.
Okey, saya sebenarnya niat asal saya tadi saya nak tayangkan ini supaya kita boleh bincang tentang sambutan tetamu. Cerita P. Ramlee ini tahun 1959, Merdeka Punya Lapuk memberikan gambaran tentang inilah kaedah yang kadang kita lihat berlaku hari ini. Apabila orang tu orang besar, orang hebat, kan, orang pergi sambut dia, mengipas, tengok tadi P. Ramlee buat tanda kipas, kita boleh sambutan tetamu jangan sampai orang yang sampai itu dilayan sebegitu. Tapi bagus ni tadi dia sambut dengan muka manis. Sambut dengan begitu ni kan. Lepas tu lihat bagaimana kekasaran berlaku dan lihat bagaimana kesannya apabila kita tidak mengamalkan etika sosial yang betul. Sebenarnya cerita ni P. Ramlee tahun 59 telah bercerita dah. Bagaimana bila berlaku tidak ada adab, tidak ada etika, tidak ada lagi hormat menghormati, orang lain akan ambil kesempatan. P. Ramlee dengan kawannya lagi dua tu akan buat gaduh. Bila semua bergaduh, dia orang larikan diri dengan sampan. Itulah yang akan berlaku pada kita jika misalnya kita tidak jaga adab, hormat menghormati dan segalanya ini. So tak apa, lain kali kalau ada peluang kita cakap lebih panjang tentang perkara ini, sebab ini melibatkan kenapa saya nak bagi penjelasan, kenapa sebenarnya protokol dan juga sosial etiket ni sangat penting dalam hidup kita. Jaga kehormatan diri, jaga penghormatan, jaga juga adab sopan, jaga rukun negara kita. Jagalah. Dan pengetahuan kita tentang benda ini penting. Jika satu hari you berada dalam masyarakat lain, you pergi luar negara ke, you buat apa-apa ke, you akan sentiasa dapat menggunakannya dengan baik. With that, thank you so much dan terima kasih banyak. Saya minta maaf kalau ada salah silap cakap dan saya harap saudari enjoy dengan sesi ini dan jika ada peluang kita kongsi lagi, menghalusi lagi, mendalami lagi topik-topik yang disebut tadi secara lebih detail. Pengacaraan macam mana ni pengacara yang baik, bagaimana you nak memastikan semuanya berjalan dengan baik. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih HDC, Sheila, HDC, Cik Azlan dan semua tim sana. Terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak Cik Muhammad. Okay. Thank you so much. You're most welcome. Okey, kepada semua para peserta, saya kongsikan link dan juga barcode untuk borang maklum balas. Penting kepada kita pihak penganjur untuk siasa penambahbaikan dari semasa ke semasa dari segi pihak penganjur. Kita mohon maklum balas daripada semua para peserta Sebagai itu, saya juga ingin maklumkan sesi hari ini pengurusan majlis secara profesional dan etiket ni adalah merupakan salah satu elemen di bawah hebat iaitu di bawah articulate, iaitu mungkin melibatkan dari segi komunikasi, confident, teamwork pun juga salah satu atribut yang merupakan yang terselit di bawah training majlis, pengurusan majlis secara profesional dan juga etiket. Sebelum itu saya juga ingin ingatkan kepada semua para peserta, jika kita sebagai penganjur event satu majlis, pastikan kita ada penyambut tetamu di barisan hadapan supaya tetamu kita yang jemput tu tidak terpinga-pinga atau terkebil-kebil. Datang je tak tahu nak ke mana, ke arah mana, dengan siapa tumpang, siapa apa. Itu nasihat saya kepada semua para pelajar yang mungkin akan mengadakan, yang mungkin akan menjadi
pengancur di masa akan datang untuk majlis-majlis. Tak kisahlah sama majlis yang rasmi ke, tak rasmi ke, apa pun majlis yang ada, pastikan ada penyambut tetamu di barisan hadapan. Ataupun kita sebagai tuan rumah, kita duduk ke depan. Okay? Kemudian kita sambut tamu kita, welcome, sila jemput, silakan, ini majlis hadapan. Jangan silakan kita terkebin masuk tak tahu ke mana. Itu sangat pada saya tak tidak bagus lah Okey, saya paparkan link dan juga password semua peserta untuk scan dan juga layari kita punya link tersebut kerana kepada peserta yang tidak mengisi borang maklum malas, mata CSE tak dapat kita tak dapat berikan kerana kita perlukan maklumat daripada borang maklum malas tersebut. Okey, dan borang maklum malas ni kita akan buka selama 10 minit sahaja. Okey, selepas 10 minit siapa tidak sempat isi bermaksud tak dapat isi. Okey, saya di pihak barisan pihak pengancur pengumuman hebat mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para peserta, terutamanya kepada pengurusacara Encik Muhammad Abdullah yang banyak berkongsi pengalaman dan memberi kita tunjuk ajar berkenaan dengan majlis pengurusan majlis profesional etiket. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada peserta yang mana tak dapat klik link atau tak dapat scan barcode, boleh email terus kepada saya anisab@usm.my berkenaan dengan masalah teknikal dan sebagainya. Terus email kepada saya Silawani Sabtu Karim anisab@usm.my. Okey, terima kasih. Saya terima feedback ramai yang dah isi Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Jom kita pergi makan ramai-ramai. Jom. Makan di cafe